muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jua dengan ikhtiar dan usaha jua, maka beradalah kita di sini pada pagi ini. Yang mudah-mudahan majlis ilmu ini di surah Muflisin Pelangi Semenyih 2. Pada waktu ini kita dipayungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya sambil mendoakan keampunan kepada semua kita. Termasuklah al-hitanu fi jawfil ma', ikan-ikan di dasar lautan juga waktu ini sedang mendoakan keampunan kepada kita, insya-Allah. Justru yang paling utama adalah mengikhlaskan niat keberadaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tujuan yang lain selain daripada ingin mengenal Allah dan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pengorbanan ini tidak menjadi sia-sia, insya-Allah. Selesa semua ke nak duduk rapat, nak duduk sini, nak menyandar sini pun tak mahu. Okey, baik. Jadi insya-Allah pada pagi ini hidup yang singkat. Hidup yang singkat. Alhamdulillah ada yang Allah panjangkan usia sehingga 120 tahun di kalangan kita. Ya, tetapi ia tidak bermakna hidup itu panjang. Kerana yang dihitung adalah amal soleh sepanjang kehidupan. Kalau 80 tahun usia kita tetapi hanya setengah hari sahaja manfaatnya, maka kita tidak dihitung sebagai orang yang umurnya panjang. Tetapi orang yang umurnya cuma 40 tahun lantas meninggalkan dunia, tetapi amal solehnya seperti dia hidup 100 tahun, maka itu namanya hidup yang panjang. Jadi kita memilih yang mana yang kita mahu. Usia yang panjang tetapi hidupnya singkat, atau umurnya singkat tetapi hidupnya panjang. Yang mana yang kita mahu? Umur yang panjang dan hidup yang panjang. Itu tak ada dalam jawapan. Tapi boleh pilih juga yang itu. Umur panjang, hidupnya juga panjang. Macam mana maknanya tu? Umur panjang 100 tahun. Mungkin kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah usiaku sehingga 100 tahun dalam keadaan sihat. Ada yang berdoa begitu? Kenapa tak nak 100, 200? Ya? Tak mahu 100, takut tak larat nak jalan. Kita kata 100 tahun dalam keadaan sihat. Bukan 100 tahun menyusahkan anak-anak. Bukan 100 tahun dalam keadaan sihat, tapi jangan lupa 100 tahun itu penuh manfaat kepada kita dan juga manusia-manusia yang lain. Jadi minta doa, umur panjang, hidup juga panjang. Ya. Jadi insya-Allah saya mulakan dengan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, riwayat daripada Muslim dalam kitab zikir, doa, taubat dan istighfar. Dalam bab kelebihan berkumpul membaca Al-Quran dan berzikir. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah
wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Apa yang Nabi nak pesan? Kalau hari ni perempuan busy dah hari ni. Pagi dekat surau, tengah hari tidur. Tengah hari masak, lepas makan buat apa? Tidur sikit, rehat. Lepas tidur nak asar bangun. Lepas asar masak lagi. La ilaha illallah. Pagi nasi lemak, tengah hari nasi ayam, malam nasi Arab. Malam ni nak buat apa malam ni? Ada orang nak datang rumah atau nak pergi berjalan, nak pergi shopping ke, nak pergi tengok anak di asrama ke. Allahu Akbar, sibuknya hidup kita kan. Tahu-tahu habis dah satu hari. Lepas tu esok habis, tahu-tahu minggu depan. Jadi inilah yang kita nak katakan, bagaimana kadang-kadang kita tak sedar hidup ini singkat. Apa yang Rasulullah SAW sabdakan, ibu-ibu sekalian, barang siapa yang meringankan salah satu daripada kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan salah satu daripada kesusahannya di akhirat. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kita tolong seorang manusia di dunia, maka Allah tolong kita dari satu kesusahan di akhirat. Bayangkan di akhirat, saat kita yang berdosa ini menghadap Allah, dan dengan dosa itu kita diazab, dengan dosa itu kita menanggung keperitan. Waktu itu kita memohon pertolongan daripada siapa? Kita mohon dari polis, kita mohon dari ibu-ibu, ayah-ayah kita mohon daripada askar, tidak. Kita mohon daripada security guard, tidak. Kita mohon dari Allah. Dan kerana kita pernah menolong orang lain semasa berada di dunia, seorang yang kita tolong dengan satu pertolongan, maka sekali Allah tolong dengan satu pertolongan di mana? Di akhirat. Di saat kita tidak boleh meminta pertolongan sesiapa pun, tak ada siapa boleh tolong. Suami kita pun tak boleh tolong pada masa itu. Yang hanya menolong adalah Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah. Jadi masa itulah kerana kita tolong orang, Allah tolong kita. Jadi setiap kali satu pertolongan yang kita berikan pada orang di dunia ini, perempuan, lakukan dengan ikhlas. Jangan sampai kita kata dulu kita tolong, kawan kita dia tak tolong pun. Itu tidak ikhlas. Jangan sampai kita kata tak naklah tolong, jadi kita tahu dah jenis yang susah baru datang. Kalau senang tak peduli kita pun, itu tidak ikhlas. Ya, yang dimaksudkan dia tolong orang sekali, kemudian Allah tolong dia sekali di akhirat, itu yang ikhlas. Ya, hidup ini kan singkat. Kadang-kadang tak ada siapa pun nak minta tolong kita. Kalau nak minta tolong, adalah orang lain dicari. Dia tak tanya kita nak minta tolong. Jadi macam mana kita nak buat? Menawarkan pertolongan. Ya, surah Mukhlisin kalau bulan Ramadan ada iftar. Ada juga sahur. Ada sahur. Jadi siapa yang masak? Caterer yang masak. Bila nak masak sendiri? InsyaAllah ya. Bila dah masak sendiri tu, siapa yang jadi tukang masak? Siapa nak kupas bawang? Siapa nak menghidang? Siapa nak basuh pinggan? Siapa nak kemas? Ya, adalah orang-orang. Tetapi ada yang kata, kenapa dia tak minta tolong kita? Maka kita menawarkan pertolongan. Kenapa kita tawarkan pertolongan? Mudah-mudahan Allah redha. Mudah-mudahan dengan redha itu kita meminta pertolongan dari Allah di akhirat. Sekali di sana. Kalau 100 kali di sini, 100 kali di sana pertolongan dari Allah. Siapa yang tak nak pertolongan dari Allah?
Ya, jadi sebenarnya dari soal pertolongan sesama manusia, memudahkan hidup manusia ini patut kita berebut, betul tak? Sebab apa berebut? Sampai suatu saat kita tidak boleh meminta pertolongan sesiapa kecuali Allah. Allah tolong kalau kita tolong orang. Jadi dengan hidup yang singkat ini cari kesempatan untuk menolong. Ya. Kemudian disambung lagi kata Rasulullah, barang siapa yang memudahkan, iaitu dalam maksud membantu orang dalam masalah hutang, maka orang yang mendapat kesusahan, Allah akan mudahkannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang tadi tolong orang, tolong apa-apa aja tak ada masalah, tak kisah, asalkan tolong, Allah tolong di akhirat. Yang kedua, kita tolong orang dalam kesusahan disebabkan hutang, maka apa yang Allah buat, Allah akan mudahkan kita dunia dan akhirat. Yang tadi akhirat, yang ini dunia dan akhirat. Ada ke orang ada masalah hutang? Masalah hutang sampai dia kena halau dari rumah sebab tak boleh bayar sewa. Masalah hutang sampai putus silaturahim ibu, anak, adik, kakak, menantu, mertua, suami isteri. Kerana masalah hutang, putus ikatan mereka. Susah ke senang gitu keadaannya? Susah kan? Jadi bila susah ini datang orang bantu dalam keadaan itu, maka dia keluar dari kesusahan. Orang ini Allah tolong dia dunia dan akhirat. Jadi hutang ini nak kena banyak ke? Kita tak ada duit, macam mana nak tolong orang? Hutang 1,000, kita 10 ringgit pun, ya Allah sayang. Jadi berapa yang kita tak sayang? RM1 tak sayang. Bagi RM1 untuk tolong. Maka dari RM1 itu barangkali orang ini kumpul boleh mendapat RM1,000. Selesai urusan kesulitannya dalam hutang, maka Allah membantu kita kerana RM1 yang ikhlas tadi, dunia dan akhirat Allah bantu. Sebab itu jangan pelik kenapa orang ni mudah aja hidup dia. Dia tak susah macam kita. Kita ni sekejap Allah uji, lepas satu-satu, lepas satu-satu. Barangkali mungkin orang lain itu banyak juga menolong orang lain, maka Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Yang dia mudahkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk hutang barangkali. Dia susah rupanya sampai disebut oleh Rasulullah ini soal kesusahan kerana hutang. Tak sebut kesusahan kerana banjir. Tak sebut kesusahan kerana tsunami, kesusahan kerana gempa bumi. Kenapa kesusahan kerana hutang? Sebab kesusahan kerana hutang ini besar kesusahannya. Ya, jadi kalau katalah Allah rezekikan kita membantu orang yang berhutang, sikit tak payah banyak. Sebab kalau banyak jadi tak ikhlas. Betul tak? Orang kaya banyak, sikit bagi dia, banyak bagi kita. Jadi dia bagi banyak, bagi dia sikit, jadi dia ikhlas dengan banyak. Kita pula tak boleh ikhlas dengan banyak sebab kita tak ada harta, kita ikhlas dengan sikit. Bagi sedikit, bukan pentingnya banyak atau sedikit, pentingnya ikhlas atau tidak ikhlas. Ya, jadi di situ ambil kesempatan. Kalau tak ada orang berhutang datang minta bantuan kita, kita pun suruh dia berhutang dengan kita. Kan? Dek, anak ambil RM10. Tak apalah hutang. Kita bagi, kita suruh hutang. Orang tak minta pun. Lepas tu dia pun pelik, apa pula saya pun ada duit RM10. Tak apalah, ambil lah, tapi hutang kan. Esok bayar, kita kata. Dia pun ambil lah, malah nak gaduh. Ambil, esok dia nak bayar, kita kata tak apa, saya mudahkan urusan hutang awak. Tak payah bayar. Sebab apa? Sebab nak menolong orang berhutang, padahal orang tu tidak. Janganlah sampai macam gitu. Ya, ramai orang dalam kesusahan kerana hutang. Ya, kalau di pusat-pusat pengajian itu, ramai yang berhenti belajar kerana hutang. Ya, ramai suami isteri yang merobohkan masjid-masjid mereka kerana hutang. Ramai anak-anak meninggalkan keluarga, meninggalkan ibu bapa juga kerana hutang. Ya, jadi mudah-mudahan kita minta Allah bantu kita memudahkan urusan hutang orang lain, supaya Allah juga memudahkan urusan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Dan Allah menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Allah kata,
Nabi sebut dalam hadis ini, Allah menolong seseorang itu selagi mana dia hidup dalam memberi pertolongan kepada orang. Kalau dia ni jenis paling susah, minta tolong apa pun tak pernah nak tolong, maka mungkin susahlah pertolongan Allah. Jadi kita sentiasa dalam keadaan sentiasa nak membantu orang. Kemudian barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya satu jalan ke syurga. Ini jalan mencari ilmu kan pagi ini. Jumpa cari jalan. Jumpa selalu datang masjid Surah Mukhlis ini, selalu datang. Tak selalu, tapi walaupun tak selalu jumpa hari ini cari jalan. Mencari satu jalan untuk mencari ilmu, maka apa yang Allah janjikan, Allah kata akan mudahkan baginya satu jalan ke syurga. Allah, ya Allah. Rupanya hak tak susah mana bagi kita ni, Allah nak bagi macam tu sekali. Jadi kalau dah tak susah pun kita tak boleh nak buat, jelas kita orang yang tidak menghargai janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak susah kan? Tak susah kan datang cari ilmu? Tapi datang cari ilmu ini Allah janjikan satu jalan ke syurga. Kemudian tidaklah satu kaum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, iaitu apa yang Allah katakan, tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah, iaitu masjid. Ya, satu rumah Allah, yang mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya bersama-sama, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, dan malaikat mengelilingi mereka, dan Allah memuji mereka di hadapan para malaikat Allah. Tidak ada seorang yang tertinggal. Siapa mereka ini? Orang yang datang ke rumah Allah, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran sama-sama. Mereka ini akan mendapat ketenangan hati dan akan mendapat rahmat daripada Allah, dan Allah memuji mereka ini di hadapan para malaikat. Begitu istimewa sekali rupanya Allah pilih anda pada hari ini untuk berada di sini dalam majlis ilmu. Jadi ambil kesempatan, alang-alang dah sampai, baca Quran, belajar beberapa ayat yang kita boleh baca secara tafsirnya dan cuba faham dan balik. Apalagi kita lonjakkan diri kita menjadi muslimah yang solehah, buat apa yang baik. Kemudian apa lagi yang disebut, barang siapa yang amal solehnya sedikit, maka nasab ataupun keturunannya tidak boleh mengangkat darjatnya. Yang nak dikatakan di sini, kita ini terangkat darjat kerana amal soleh kita. Kalau amal soleh kita sedikit, maka keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak boleh mengangkat darjat kita. Amal soleh yang mengangkat darjat kita. Perempuan, ada satu majlis, satu program anak-anak bawah 12 tahun. Ya, 12 tahun kecil lah. Jadi permulaan program itu, mereka pun agaknya seronok jumpa kawan dan sebagainya. Kita nak bercakap ni pun tak dibagi perhatian. Jadi saya kata, okey, kita mulakan dengan perkongsian tentang ibu ayah masing-masing. Dia dengar ibu ayah tu, dia diam sikit pasal dia berpisah seminggu ni. Mak ayah hantar, seminggu baru mak ayah ambil. Jadi dia pun diam. Saya kata, saya pilih seorang ke depan, kemudian dia berkongsi tentang mak ayah dia. Ya, jadi saya pun pilih seorang. Dia ke depan, 12 tahun umurnya. Dia ke depan, dia berdiri di depan, saya bagi mikrofon, saya kata dia, ceritalah apa saja tentang mak ayah. Baik mereka, lunak mereka, rahmah mereka pada anak-anak, cerita, kami nak dengar. Dia pun pegang. Ya. Dan menangis. Biasalah anak-anak ni sebelum mak ayah tak ada cakap lagi, menangis dah, tambah-tambah kena tinggal. Tak jadi. Saya pun alamak, tak apa, kita panggil orang lain pula. Panggil orang lain. Ada tak yang nak berkata? Oh, ada yang angkat tangan. Ambil yang angkat tangan.
Yang dia ni saya kata duduk sini dulu, nanti kita sambung lepas ni. So yang kat tangan tadi, ceritalah mak ayah dia begini, suka seronok kita dengar. Selesai. Panggil lah orang lain pula. Habis yang tu saya nampak budak ni dah macam okey, dan ni kita panggil dia lah. Okay, panggil balik. Duduk depan, pegang mikrofon. Dia nak bercakap, tak keluar suara, keluar air mata. Ni sentimental semua ni, nanti dulu. Ke belakang balik. Panggil orang lain. Cerita-cerita gelak-gelak, cerita-cerita hak dia pun seronok, yang tu pun seronok. Saya pun nampak dia dah okey. Saya panggil dia balik. Okey, boleh dah? Saya tanya, boleh dah? Dia kata, boleh dah. Dia pun pegang mikrofon, dia duduk depan. Saya cuma mahu, kata dia, saya cuma mahu semua orang mendoakan ibu dan ayah saya solat. Itu je yang dia cakap. Dia tak berkongsi yang lain-lain. Sampai menangis. Ya. Jadi, apa yang kita nak tanya? Nak tanya apa kat dia? Nak tanya mak ayah tak solat? Mestilah tidak. Sebab dia suruh doakan supaya mak ayah dia solat. Doakan mak dengan ayah saya puasa di bulan Ramadan. Jadi saya pun peluk dia. Dia peluk dia. Nak nangis lah tu. Peluk dia, dia menangis, terdesak-desak, saya peluk. Saya kata, sekejap lagi kita semua solat hajat. Minta supaya mak dengan ayah, adik solat. Adik solat tak? Saya tanya. Kita pun nak redakan dia, gurau-gurau lah supaya dia tak nangis. Ya. Dia pun kata dia angguk, dia kata dia solat. Lepas tu dia kata, tapi kalau bulan Ramadan, mak ayah saya tak tahu saya puasa. Mak ayah saya tak puasa. Tapi bulan Ramadan, saya tidak sahur. Tapi waktu berbuka saya ikut waktu makan malam mak dengan ayah saya. Selain daripada itu, curi-curilah minum air bila dah azan. Pasal makan malam lambat. Kalau makan malam pukul 8, azan pukul 7.12. Jadi curi-curilah minum air 7.12. Curi-curi itu bukan curi dalam, sebenarnya dah boleh. Tapi sebenarnya kononnya minum air, padahal buka puasa. Baru nak makan pukul 8. Perempuan anak kita bulan Ramadan, siap pilih menu. Kita pun tanya, petang ni nak buka puasa apa? Betul tak? Sahur nak makan apa? Sebulan lengkap dah menu Ramadan pertama sampai Ramadan ke-30. Ada? Duduk share resepi lah dekat WhatsApp tu. Ada yang tulis tu 1, 2, 3 sampai 30 hari ni menu apa, hari kedua apa, hari ketiga apa. Perempuan, ada anak-anak yang tidak begitu keadaan. Ya, sebab ibu bapa mereka tidak puasa, ibu bapa mereka tidak solat. Jadi yang mereka minta dari kita ialah mendoakan mereka supaya ibu bapa solat. Ya, ini keadaan yang saya kongsikan, realiti dalam kehidupannya. Kehidupan kita juga menjadi ujian, tetapi mungkin tidak berlaku di kalangan kita. Yang datang dengan kuliah Tuhai ni yang solat, yang puasa, betul kan? Kenapa kita solat dan kenapa kita puasa? Kenapa solat, kenapa puasa? Ya? Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal khashi'ina wal khashi'at was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Solat dan puasa itu disebut dalam ayat ini, surah Al-Ahzab ayat yang ke-35, supaya apa? Supaya diampunkan dosa dan diberikan pahala yang banyak. Dan ini adalah sifat seorang Muslim yang beriman. Kalau tidak Muslim, tak payah solat. Kalau tidak Muslim, tidak payah puasa bulan Ramadan. Puasa dan solat itu kerana kita menunaikan tanggungjawab dan kewajipan sebagai seorang hamba yang Allah cipta. Allah kata tak payah buat benda lain, ibadat saja.
Takkan tak makan? Takkan tak rehat? Ibadat saja. Makan itu boleh menjadi ibadat. Tidur boleh menjadi ibadat. Mengumpat boleh menjadi ibadat. Mencuri tak boleh menjadi ibadat. Tak boleh buatlah. Yang tidak menjadi ibadat tak boleh buat. Yang kita boleh buat yang boleh menjadi ibadat. Menipu tidak boleh buat. Mencuri tak boleh buat. Memfitnah orang tak boleh buat. Sebab dia tidak boleh jadi ibadat dalam keadaan mana pun. Ya, tapi yang solat, yang puasa, bayar zakat, buat haji, buat umrah itu memang ibadat. Tak ada masalah. Tetapi yang berupa tidak macam ibadat. Contohnya menulis. Tulis apa tu Kak? Tulis apa tu? Ibadat ke tidak? Kenapa dia jadi ibadat? Kerana kita lakukannya untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita menulis di Facebook, menulis di WhatsApp, menulis tentang apa? Tentang cerita buruk orang, hak tak betul. Kita pun nak suruh orang lain pun tahu biar orang ni jadi orang tak suka. Boleh jadi ibadat. Tadi kata menulis jadi ibadat. Ada perbuatan kita boleh jadi ibadat dan tak boleh jadi ibadat. Tapi boleh kalau kita nak jadikan ibadat. Nah, tapi ada yang memang tak boleh. Mencuri memang tak boleh jadi ibadat buat mana-mana pun. Ya, jadi di sini puan sekalian, kita kena faham tujuan hidup kita supaya kita tidak mensia-siakan umur kita. Ya, kalau tidak, kita tidak mahu jadi orang yang beratur menunggu giliran untuk dicampakkan ke dalam neraka. Sampaikan malaikat Malik yang menjaga pintu neraka mengatakan apa? 80 tahun hidup kamu di dunia tetapi hanya setengah hari sahaja yang bermanfaat. Macam mana pula 80 tahun setengah hari bermanfaat? Pergi haji 44 hari dah. Pergi umrah 3 kali, sekali pergi 12 hari. Jadi kali dengan 3 dah jadi 36 hari. Kenapa pula semua sekali itu jadi setengah hari sahaja yang baik? Solat 5 waktu sehari semalam, umur 80, umur 10 tahun solat tak tinggal dah jadi 70 tahun semayang. Takkan semua tu campur-campur jadi setengah hari? Tak campur sedekah lagi, tak campur tolong orang lagi, tak campur tutup lampu surau lagi, kita orang terakhir keluar, kita bantu AJK masjid tolong tutup surau. Takkan tak kira? Tak kira. Kenapa tak kira? Ia tidak dilakukan dengan ikhlas. Ia tidak dilakukan kerana kita mencari redha Allah. Kita tidak mahu termasuk yang dikatakan sampai satu zaman di mana tidak ada lagi orang mengerjakan haji. Kenapa tak ada lagi orang buat haji? Tapi ramai orang berada di Mekah. Ramai orang pada musim haji berada di Mekah, di Baitullah. Tetapi tidak ada yang mengerjakan haji. Kenapa tidak ada? Kerana orang miskin datang untuk meminta-minta. Pernah tengok di sana orang meminta-minta? Orang miskin datang untuk meminta-minta. Orang sederhana datang untuk berniaga. Orang kaya datang untuk berjalan-jalan dengan keluarga. Alim ulama datang kerana pangkat dan nama. Mana ada orang pergi haji? Akan datang satu zaman itu. Jadi ini yang kita takut. Dan kita tergolong dalam orang yang bila dah pergi tidak lagi mengerjakan haji. Tetapi kerana sebab-sebab yang lain. Jadi sebab itu boleh jadi amal soleh kita ini sia-sia. Jadi hak tu yang kita nak jaga. Sebab itu walaupun semudah hadir ke kuliah agama, betulkan niat. Jangan tak ada kerja pun nak buat pagi ni, marilah kita pergi. Itu niat kita. Kita ni AJK masjid bulan lepas tak mari dah. Nanti kata orang pula, tak dilantik pula kan. Jadi kita datanglah. Ataupun baju dah buat cantik-cantik, upah mahal-mahal, bila nak pakai, kita marilah. Kan, rumah sebelah masjid, orang tahu kita ada di rumah, kereta ada, kasut ada, motor ada. Takkan kita tak mari, orang jauh pun mari. Nampak niat kita. Yang sebenarnya yang kita nak perlu niatkan macam mana? Mudah-mudahan aku hadir ini mengenalkan aku kepada Allah
Allah dan menjadikan aku orang yang lebih beriman, bertakwa kepada Allah. Niat itu pun dah membawa kita ke jalan yang betul. Ya, jadi sebab apa ya kadang-kadang kita niat-niat dia tak berapa nak betul ni? Sebab budaya kita. Kita mendengar orang berkata, kita pun terikut-ikut begitu. Mungkin kita dengar tok kita dengar mak kita dengar makcik kita dengar kawan-kawan kita, maka kita pun terikut. Sedangkan kita tahu cara yang betul. Ya, jadi insya-Allah kita betulkan niat itu, mudah-mudahan kita tidak bersama orang yang rugi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita perempuan tentang masa wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Allah kata manusia. Allah tidak kata 80% dari manusia itu dalam kerugian, ataupun separuh dari manusia itu dalam kerugian, atau semua lelaki atau semua perempuan dalam kerugian. Tidak, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kita lah manusia, ya. Tetapi ada yang terkecuali, illa, kecuali allazi, yang mana? Nah, amanu, orang yang beriman, tak termasuk dengan yang rugi tadi. Lagi wa amilus solihat, yang beramal soleh, yang kita cerita panjang tadi. Amal soleh itu dengan niat yang baik, pekerjaan yang baik, maka dia jadi amal soleh. Pekerjaan baik, niat tak betul, dia tidak menjadi amal soleh. Dia jadi perbuatan baik yang sia-sia. Sedekah baik, tapi boleh jadi sia-sia. Sebab apa? Sedekah itu bukan kerana Allah. Sedekah itu takut orang kata kedekut, kita bagilah. Tabung untuk berjalan atas sejadah ni kan, kita RM5 sekali mari duduk sebelah orang yang kaya. Kita takut orang tukar kedekutnya, kita pun bubuhlah hak RM50. Dalam hati hak ikhlasnya RM5, tapi kena bubuh RM50 pasal ada orang tengok. Jadi apa jadi dengan 50 itu? Bil haq, yang berpesan-pesan dengan tawasau bis sabr, yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Ada 4 dalam ayat ini. Beriman, insya-Allah kita beriman. Kalau orang nak bagi duit 2 juta, tapi tukar agama, nah, beramal soleh. Kita dah boleh betulkan semua perbuatan kita kerana Allah, nak jadikan dia amal soleh supaya tidak jadi setengah hari saja bermanfaat walau hidup 80 tahun. Kemudian berpesan-pesan dengan kebenaran. Bila kita nak menasihatkan orang, mengingatkan orang, tak payah orang jauh. Kalau kita seorang ibu, anak-anak kita, nasihatkan anak-anak kita, nasihatkan hal-hal yang betul, hal-hal yang benar, ya, supaya kita jadi orang yang berkecuali daripada rugi. Kita jadi orang yang untung. Ramai ke yang ada anak angkat tangan? Okey, seorang aja tak apalah. 2 orang. 2 orang pun tak apa. 2 orang pun tak apa. Kita cerita yang 2 orang ni lah, ya. Pesan-pesan pada anak. Sabar, berpesan-pesan dengan sabar. Ada seorang ibu, dia kata, saya ustazah tak tahulah apa lagi yang saya tak buat. Anak saya dah ajar ngaji, sekolah rendah pun hantar sekolah mengaji agama, masuk sekolah menengah, sekolah agama, masuk universiti pun juga penting dah agaknya mendengar. Tapi dah siapa lagi nak nasihat kalau bukan ibu? Jadi saya kata, makcik pernah dengar tak? Bila Allah bersumpah tentang masa untuk beruntung. Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang kita letih kan, tak larat dah nak cakap. Nasihatlah, nasihat. Gitu. Itu ujian kepada siapa? Ujian rasa pakcik ini diuji sampai Allah ni sebenarnya adil kepada pakcik. Orang lain tak hantar pun anak sekolah agama, tapi baik je anak dia. Orang lain anak tak mengaji Quran pun, tapi baik je anak dia. Tapi makcik
Boleh muhasabah. Ya, kita boleh fikir Allah uji kita di mana, dan kita fikir adakah kita sabar dengan ujian itu. Fikir balik. Ya, kalaulah tidak, maka sebenarnya kita tidak bersyukur. Kan? Tak syukur. Jadi mudah-mudahan hidup yang singkat ini puan-puan kita ambil semua manfaat, beri pertolongan kepada orang yang menolong orang lain. Ingat yang itu. Jangan rasa pertolongan kita itu menyusahkan diri kita. Tidak. Sebab pertolongan itu berbentuk pelaburan. Kan? Tolong sekarang, Allah tolong kita nanti. Di saat kita tidak boleh meminta pertolongan sesiapa. Itu yang lebih mahal berbanding hari ini. Setakat nak naik tangga tak boleh, nak naik sakit garut, sakit lutut, orang tolong pegang. Itu masih lagi orang boleh tolong. Tapi di akhirat, tak ada. Jadi itulah yang kita nak. Dan kita kena percaya. Apa saja yang baik kita buat pada orang, Allah balas di akhirat dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, jika kita melihat seseorang melakukan maksiat, dosa dan kejahatan, jangan kita biarkan mereka. Jangan biarkan, terutama anak-anak kita. Saya teringat kisah Nabi Ibrahim. Kalau nak masuk bulan Raya Haji, nak korban, kita selalu dengar kisah Nabi Ibrahim, betul? Apa kisahnya? Menyembelih, mengorbankan anaknya Nabi Ismail. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anak, supaya anak itu tidak berdosa, supaya anak itu tidak melakukan maksiat. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Inna Ibrahim kana ummah. Orang itu seperti umat. Umat itu kan ramai. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu seperti umat. Rupanya Nabi Ibrahim itu menyatukan umat. Siapa yang membina Kaabah? Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi Ibrahim ini simbol ketaatan. Nabi Ibrahim simbol pengorbanan. Macam mana dia mengorbankan? Anaknya yang ditunggu sekian lama dengan segala ikhtiar yang ada, akhirnya Allah tahu itu yang dia paling sayang, maka Allah menguji dengan apa yang Nabi Ibrahim paling sayang. Bangun-bangun pagi Nabi Ibrahim kata kepada anaknya Nabi Ismail, ya bunai, apa pandangan engkau? Nak tanya anak dia. Itu adalah mimpi, itu adalah mainan syaitan. Jangan sekali-kali percaya ini mesti ayah tidur tak basuh kaki. Betul kan? Tapi apa yang anak Nabi Ibrahim katakan, ya abati fa'al madza tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, ya abati fa'al madza tu'mar, buatlah, segerakan apa yang Allah perintahkan itu. Satajiduni insyaallah, aku akan jadi insyaallah minas sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Ini anak Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim ini simbol ketaatan. Allah suruh sembelih sebab taat kepada Allah. Tapi mimpi Nabi jangan sama dengan mimpi kita. Perempuan jangan esok sembelih suami. Sebab apa? Mimpi malam tadi, Allahu Rabbi. Bukan, tak sama. Mimpi para Nabi itu kadang-kadang datangnya wahyu. Wahyu datang kadang-kadang melalui mimpi. Wahyu datang, perintah itu kadang-kadang datangnya melalui perantaraan Jibril. Jadi kita bukan Nabi, janganlah pandai-pandai. Jadi itulah disambut oleh Nabi Ismail, hasil didikan seorang bapa bernama Nabi Ibrahim. Tapi kita muhasabahlah, anak kita macam tu ke? Suruh solat, benda confirm wajib buat, suruh solat, macam mana? Enggak.
Jadi begitulah keadaannya perempuan bila kita mendidik yang tak betul, terus kita tegur, terus kita betulkan. Ya, sebab apa? Kita tidak mahu menanggung sama kemaksiatan manusia disebabkan oleh kita yang tahu dan tidak membantu membetulkan keadaan itu. Kemudian perempuan yang dikasihi dirahmati Allah sekalian, hidup ini sikat menjadikan kita seharusnya berfikir, hari ini kita dah buat apa pagi tadi? Apa kebaikan, apa keburukan? Muhasabahnya macam mana? Solat malam daripada 1/3 akhir malam itu permulaan hidup setiap hari. Bukan bermula dengan subuh, tetapi bermula dengan 1/3 akhir malam itu permulaan hari. Ya, solat. Kemudian tunggu subuh kan? Sebelum masuk waktu subuh, solat apa? Sunat fajar. Lepas tu solat subuh. Lepas solat subuh baca Quran. Hari Sabtu. Kalau hari lain cepat-cepat lagi kerja. Lepas baca Quran, masak. Tadi kan nasi lemak. Lepas masak, hari ni marilah ke sini. Penuh dengan kebaikan. Jadi kita nak kena muhasabah sebelum kita tidur, yang hari ni apa yang kita buat. Sedekah apa yang kita buat. Ihsan apa yang kita buat. Keburukan apa yang kita buat, maksiat apa yang kita buat, dosa dengan siapa yang kita buat. Itu semua kita kena fikir. Supaya sekiranya ia satu dosa, esok kita minta maaf kalau ia dengan manusia. Kalau dengan Allah kita bertaubat. Jangan himpun dosa-dosa ini, kita nak taubat bulan Ramadan. Sebab tak tahu sampai ke tidak bulan Ramadan. Ya, jadi dalam hidup kita ni yang kita fikir ialah dosa hari ni selesaikan hari ni. Kalau boleh, tak selesai hari ni, selesai besok. Jadi mudahlah hidup kita insya-Allah. Jadi apa yang kita nak daripada pedoman ini perempuan sekalian, sebagai seorang ibu, seorang isteri, seorang wanita, seorang anak, seorang kakak, seorang adik, seorang menantu, seorang jiran, seorang ahli masyarakat, fungsi kita banyak. Jadi kita mesti menjadi mursyidah. Dalam hidup kita yang sikat ini, jadilah mursyidah. Mursyidah itu bagaimana? Mursyid itu apa? Orang yang memberi petunjuk kepada orang lain. Ya, jadi mula-mula sekali kita jadi mudarrisah. Mudarrisah itu apa? Ini dah nak tutup dah ni. Mudarrisah itu apa? Madrasah apa madrasah? Sekolah. Tempat belajar. Darasah? Belajar. Madrasah? Sekolah. Mudarris? Orang yang mengajar. Cikgu. Kalau perempuan, mudarrisah. Jadi yang pertama sekali kita kena menjadi mudarrisah dalam semua keadaan. Mudarrisah kepada anak, mudarrisah kepada suami, mudarrisah kepada ibu, mudarrisah kepada sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, rakan sekerja kita. Biar kita menjadi mudarrisah, menjadi orang yang mengajar. Tapi dengan syarat ada ilmu. Ajar. Walaupun kita tak buat. Macam mana nak jadi sahabat? Kita pun cerita lah begini. Tapi kita tak sabar. Tak apa lah, asalkan kita boleh ajar orang macam mana sabar. Kita biar kita dengar apa yang kita ajar. Jangan tengok siapa yang mengajar. Ya? Jadikan dulu. Kemudian dah boleh mengajar, maka sedikit sebanyak kita ubah. Biar kita jadi orang yang mengajar dan beramal. Maka kita kena jadi mu'allimah. Mu'allimah itu mengajar dan beramal. Pernah dengar mu'allimah? Kemudian selepas kita menjadi mu'allimah, kita jadi murabbiyah. Pernah dengar murabbi? Jadi apa bezanya murabbi dengan mu'allim? Dengan mudarris. Mudarris mengajar aja, tak buat lagi, tak amal lagi, ajar baru. Tapi sekurang-kurangnya kita jadi pembimbing orang lain, mengajar orang lain. Bukan bimbing lagi, ajar dulu, ajar. Lepas itu kita jadi mengajar dan beramal mu'allimah. Yang ketiga kita jadi murabbiyah. Kita ajar orang,
kita pun buat, dan orang yang tak boleh nak buat kita bimbing sampai dia boleh buat. Itu murabbiyah. Dah berapa dah? 3. Yang keempat, naik lagi satu, kita jadi muaddibah. Pernah dengar muaddibah? Muaddib? Tak apa, tak pernah dengar, hari ni dengar. Ajar, kemudian amal, kemudian bimbing. Kalau tak pandai, ajar sampai pandai, itu bimbing. Kemudian kita muaddibah ini dalam setiap ajaran, bimbingan, amalan kita sertakan bersama dengan adab. Ajar, jangan sampai tidak beradab. Beramal, jangan sampai tidak beradab. Membimbing, jangan sampai tidak beradab. Lakukan semuanya dengan adab, sebab kita dah masuk level yang tinggi dah, di level keempat, apa namanya, muaddibah. Dah selesai sampai muaddibah, inilah tingkat yang terakhir. Apa tingkat terakhir? Mursyidah. Kalau orang lelaki, mursyid. Mursyidah itu macam mana? Ajar, amal, bimbing dengan adab dan mursyidah. Barulah kita boleh membina masyarakat. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian, panjang lebar dah ceritanya. Ya, kesimpulannya 5 perkara tadi, pastikan kita amalkan yang itu, termasuk depan anak-anak pula. Membandingkan pula anak nombor 1 dengan nombor 3, nombor 2 dengan nombor 1 dan sebagainya. Selesai, itu tidak membantu perempuan. Hentikan itu. Yang tidak membantu, langsung tidak membantu. Yang membantu kita menjadikan anak-anak kita soleh-solehah ialah kita ini yang membaiki diri. Ya, kita baiki diri daripada seorang yang tidak rahmah menjadi seorang rahmah. Nama rahmah tidak semestinya rahmah. Rahmah itu bagaimana? Lemah lembut, kasih sayang, belas kasihan. Dan anggaplah anak itu macam makcik tadi, sampai umur 47 pun belum menjadi orang yang baik. Sebab apa? Sebab Allah bagi masa kat dia jadi orang yang sabar, sentiasa berpesan. Sebab apa? Sebab itu menjadi sebab dia ke syurga. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan insya-Allah perempuan kalau tidak dapat banyak, dapat sedikit, tidak sedikit dapat satu. Satu itu bawa balik. Ya, dan mulakan perubahan itu daripada hari ini insya-Allah. Tolong saya datang dari nilai ni nak cerita. Ya, jadi kalau tidak ada sedikit perubahan, kesian saya datang jauh-jauh. Jauh ke? Amboi, 30 minit. Okey, 30 minit. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kalau ada soalan saya persilakan. Kita insya-Allah dalam 10.45 gitu. Ya, sila. Allah. Nak mikrofon ke? Tak payah. Okey. Ya, boleh, tak apa. Hmm. Hmm. Dengan suami, dengan anak-anak. Ya. Hmm.
Ya, ya, betul. Ya, luahan yang saya faham. Saya rasa perempuan juga faham. Sebab itu saya sebutkan untuk kalau kita memilih menjadi seorang yang mengajar, kita jadilah mudarrisah. Ajar saja, buat pun tidak. Dengan adab dan rahmah pun tidak. Ya. 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 Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman itu wanita terpingit dalam rumah tangga kan. Wanita tidak keluar ke tempat awam kan. Di saat itu kalau ada yang ingin bertanya tentang wanita kepada Rasulullah, tidak semua yang boleh bertanya. Hanya seorang dua yang selalunya menjadi wakil dan mereka digelar sebagai khatibatun nisa, juru bicara wanita. Ya, sebab apa mereka digelar begitu? Kerana mereka Allah berikan kefasihan, tutur kata, kelantangan dan kurang rasa malu dan segan bertanya di khalayak yang majoritinya lelaki. Nak tanya pula Nabi dan nak tanya pula tentang diri kita, iaitu tentang wanita. Jadi rasa malu. Tapi seorang dua yang tak malu ini yang menjadi wakil. Jadi bila puan kata kena tanya juga, rasa malu, rasa segan juga. Kan nanti orang cok kita apa pula. Begitu juga Asma bintu Yazid, begitu juga Ummu Salamah, begitu juga Ummu Imarah Al-Ansariyah. Tetapi mereka perlu bertanya. Jadi balik kepada persoalan ini, tahniah dan syabas kerana bertanya. Ya, saya tak rasa ini mewakili komuniti ini. Mungkin di tempat lain dan mungkin semua komuniti ada begitu. Ya, anda orang begini. Sebab apa? Sebab itu kita kena faham kalau kita meletakkan objektif kita nak jadi sampai nak jadi mursyidah, maka ambil kira soal adab. Ambil kira soal hikmah. Ambil kira soal lunak berbicara. Tetapi kalau kita cuma nak menjadi seorang mudarrisah, yang mengajar aja, kita tak buat pun, nak jadilah mudarrisah. Jadi kita pun tahu, kita tahu kita nak jadi apa. Dan kita tak tahu orang lain nak jadi apa. Ya? Kalau orang tu cuma nak jadi mu'addibah, tak nak jadi mursyidah, maka dia jadilah orang yang beradab tinggi, tetapi tidak membantu membawa kita ke syurga. Dia ajar matematik. Dia mudarris matematik, guru matematik. Dia faham tak matematik? Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 dia ajar kita. Dan dia bila dia buat 1 tambah 1 jadi 3. Adakah dia mu'allim? Bukan mu'allim, dia mudarris. Sebab dia ajar kita 1 tambah 1 2. Tapi bila dia 1 tambah 1 jadi 3, dia tak beramal dengan apa yang dia ajar. Ya, jadi dia mudarris. Jadi sekarang guru matematik ini 1 tambah 1 dia ajar kita 2. Dia pun sama, 1 tambah 1 kena jadi 2. Lepas itu, kalau misal kata orang tak tahu 1 tu macam mana, huruf 1 tu macam mana, macam mana nak tahu 1 tambah 1 2 kalau huruf 1 pun kita tak kenal, huruf 2 pun kita tak kenal. Maka dia bimbing sampai kenal huruf 1. Ini namanya murabbi. Bimbing sampai kenal huruf 1. Dah lepas bimbing itu, kalau kita ni garang, orang tak kenal huruf 1 ni orang besar mana? Kecil kan? Lepas tu kita nak marah kan? Kita nak sindir ke? Kita nak ketuk kepala ke? Kita nak cupik ke? Kita nak banding-bandingkan dia dengan anak yang pandai ke? Tak. Kita dengan adab. Sebab kita mu'addibah dalam masa yang sama. Tapi macam mana 1 tambah 1 itu membimbing anak ini ke syurga? Sebab kita nak jadi mursyid. Maka kita ingatkan Allah ini
Satu, kita ingatkan waktu zuhur itu jam berapa, tamat zuhur itu jam berapa. Jadi solat zuhur itu berapa rakaat, itu semua kan matematik. Itulah jalannya matematik membawa kita menjadi mursyid. Tapi kalau kita duk ajar satu tambah satu, tak pernah katakan bahawa Allah ini esa, Allah ini satu, tak belajar matematik, tak tahu Allah itu satu. Satu itu bermakna tidak dua, tidak tiga. Tapi tak jadi mursyid, kita jadi muaddibah mungkin. Itu pun kalau mengajar dengan penuh kasih sayang dan belas kasihan. Kalau perempuan kita baca buku apa ya, Tarbiyatul Aulad, Abdullah Nasir Ulwan yang menulis. Macam mana cara kita mendidik masyarakat? Kalau nak rotan, boleh tak rotan? Marah ke, rotan ke, cubit ke, terpulang, tapi hukuman, bentuk hukuman. Kalau nak rotan, orang yang kita nak rotan itulah katalah anak kita. Banyak syaratnya barulah Allah bagi kita rotan. Apa syaratnya? Yang pertama, anak itu telah ditaujihkan. Apa maknanya? Telah diajar secara bersemuka. Kalaulah nak solat, kita dah ajar dia macam mana ambil wudu, macam mana cara menyucikan anggota badan semasa wudu, kemudian macam mana nak solat, apa rukun qauli masa solat yang wajib disebut, apa rukun fi'li yang wajib dibuat masa solat, apa yang tidak wajib, apa yang menjadi solat itu, perbuatannya menjadi makruh, kita buat apa dalam solat, bergerak berapa kali kita boleh gerak, berapa kali batal solat kalau semua kita sudah ajar pada anak kita bila umurnya 7 tahun. Selepas dia tahu semuanya itu, apa lagi yang kita kena buat? Tasbih. Apa itu tasbih? Bagi masa 3 tahun, mantapkan solatnya. Macam mana nak mantap? Kita tengoklah. Mak tak dengar pun kakak baca tadi, macam mana mak nak betulkan? Kalau kita solat, kita baca, kita kena dengar apa yang kita baca. Jadi kalau tak dengar, macam mana ni? Dia pun okeylah. Lepas itu dia solat, dia baca, biar dia dengar apa yang dia baca. Kemudian pergerakan. Kak, nak solat ni, kita berdiri tegak, itu kita qiyam seperti kita menghadap Allah untuk dibicarakan di padang mahsyar. Jadi solat kita qiyam, kita jangan cuik-cuik orang. Jangan duk sepak-sepak orang sebelah. Jangan mata duk tengok sini, duk tengok TV, duk pandang atas. Itu tidak bersedia menghadap Tuhan namanya. Qiyam itu latihan menghadap Allah di padang mahsyar untuk dihitung aman. Jadi qiyam itu dalam keadaan yang menakutkan. Ya, itu qiyam. Kita pun ajar. Sampailah selesai. Kita mantapkan. Sekali-sekali anak kita ambil wuduk, kita intai tengok. Betul tak ambil wuduk ni? Kita ajar begini-begini, dia pun dah tahu begini-begini, tapi masa ambil wuduk, mentang-mentang kita tak tengok, ambil tak berapa? Betul. Sekali-sekala suruh dia jadi imam. 7 tahun kan? Jadi imam pada adik umur 3-4 tahun. Tengok macam mana dia jadi. Kita betulkan. Selama berapa lama? 3 tahun proses tasbih ini berlaku. Selepas 3 tahun, tanpa gagal anak-anak ini solat dan sentiasa diperbetulkan, tanpa dimarahi. Tak boleh hukum lagi ni. Proses tasbih ini tak boleh marah lagi. Bila boleh marah? Bila dah sampai fasa himayah, fasa penguatkuasaan, tak buat hukum. Itu fasa himayah umur 10 tahun. Agak-agak anak ni solat ke tak solat umur 10 tahun? Mestilah solat 3 tahun kita jaga dia. Kita jaga solat dia 3 tahun. Takkan umur 10 dia tak solat. Tapi kalau tidak solat, setelah selesai proses taujih dan tasbih, maka rotan. Yang berlaku hari ini, yang kita duduk marah, kita duduk sindir, kita duduk kasar, kita duduk tinggi suara, yang kita tak taujih dan tak tasbih pun, tahu-tahu kita hukum mentalnya dan fizikalnya begitu. Dan begitu juga dalam masyarakat. Contoh solat itu contoh yang Allah bawa, yang Nabi bawa pada kita. Tapi dia terpakai untuk contoh lain. Orang datang masjid, kerjanya mengumpat aja. Kan? Jadi kita pun mula-mula kena taujih. Ajar dulu apa hukumnya mengumpat.
Apa hukumnya orang yang ibadatnya sempurna tetapi lisannya tidak terjaga? Mereka tidak ada kunci syurga. Tidak ada kunci syurga. Dah sampai, tak boleh masuk. Kerana lisan. Oh, tak tahu. Begitu rupanya. Okey, saya cuba. Dah, jangan datang masjid lagi lah ya. Kalau nak pergi masjid lain. Dah hukum tu tak jadi. Bagi masa sampai dia berubah, terbiasa dengan perubahan yang baik. Kemudian katalah kita bagi masa setahun. Lamanya lah nak berhenti mengumpat setahun. Dan setahun tu barulah dia tak jadi juga. Maka masa itu bolehlah kita kata, saya rasa akak baiklah kalau tidak terlibat dengan program-program ini, sebab dia jadi secara maslahahnya memudarat kepada orang, bukan manfaat kepada orang. Jadi orang yang tak ada dosa jadi, orang tak kerti mengumpat jadi begitu, itu bentuk hukum. Jadi anak ni kita nak rotan tu nak kena gantung depan mata dia, dia boleh tengok setiap hari. Baru kita boleh guna rotan tu untuk rotan. Dia tak pernah tengok rotan, dia tak boleh rotan. Rotan itu mesti suhu bilik, tak boleh ringan. Kalau dia kering dia ringan, kalau dia basah dia berat. Kemudian bila kita rotan, kita tak boleh lebih 10 kali. Walaupun anak itu belum kembali taat. Tapi kalau kita rotan sekali, anak itu sebut Allahu Akbar, wajib berhenti. Kita rotan sekali, anak itu sebut minta maaf mak, minta ampun mak, wajib berhenti. Bukannya anak tu tak nak minta maaf, kita pun tibai lagi. Sebab itu kita rotan dalam keadaan marah. Yang sebenarnya rotan anak itu dalam agama ini dibenarkan kita rotan setelah hilang marah. Apa? Kita rotan dalam keadaan marah itu bukan Islam. Setelah hilang marah, bagi masa pada kita untuk rasa marah. Hilang dah marah baru kita panggil. Bila kita panggil agak-agak kita panggil untuk rotan ke kita panggil untuk nasihat? Hilang dah rotan tu, hilang dah. Dah timbul rasa kesihan pula dah. Ya, kita pun panggil, kita pun kakak buat apa tadi? Sebenarnya boleh tak buat macam tu? Tak boleh. Mana boleh tinggal solat? Tetapi mak ni kena rotan juga. Tapi mak tak marah. Cuma mak nak rotan. Jadi kat mana nak rotan? Tapak kaki. Bagi kak tapak kaki kak. Bagi tapak kaki mak nak rotan. Dia pun bagilah tapak kaki. Kita pun rotan. Nak rotan tak boleh angkat ketiaknya. Kan? Ketiak pun tak boleh nak angkat. Gini je kena rotan. Jadi sakit ke tak sakit? Itu tujuannya memberi keinsafan. Jadi anak kita tegur dengan baik tadi, dia pun dah rasa macam mak ini penuh dengan kasih sayang tegurannya kan. Tapi nak juga rotan yang tak terasa apa-apa itu sudah pun menjentik hati. Berbanding kita pukul pala, bukan dia insaf tetapi dia marah dan berdendam. Tengoklah macam mana mereka menjaga ibu mereka apabila ibu uzur. Dan menghormati. Pasti tidak sama dengan anak-anak yang ibunya mendidik dengan penuh kasih sayang. Jadi saya bawa contoh ini bagi ibu dan anak, ya, tetapi perempuan boleh pakai dalam konteks masyarakat. Boleh pakai dalam konteks kejiranan. Ya, percayalah bahawa lunak dan lembut itu membawa lebih banyak kebaikan berbanding kasar dan tidak ada rahmah. Jadi insya-Allah kita sama-sama, kadang-kadang budaya hidup kita menjadikan kita kasar. Ya, sejarah hidup kita menjadikan kita ini mudah mengeluarkan kata-kata yang kesat, yang kasar dan menyakitkan. Sampai ada orang dia kata bahawa aku dah cakap macam tu pun tak terasa lagi, tak tahulah. Rupanya dia bercakap memang nak suruh orang terasa. Walhal menyakitkan hati orang itu hukumnya haram dan berdosa. Ini dia sengaja, la ilaha illallah. Orang tak terasa, dia yang susah hati.
Pasal dia nak suruh orang terasa. Ini ada. Macam mana dia boleh lahir dalam masyarakat kita? Dan nak marah orang, nak tulis apa-apa ke orang, jangan dalam keadaan marah. Nak sebut apa pada suami, tunggu hilang marah dulu. Tunggu hilang marah. Biar esok baru hilang marah, esoklah cakap dengan suami. Kan? Hilang marah minggu depan. Anak duduk asrama, telefon, ada benda buat kita marah. Kita pun punyalah marah. Jangan cakap dalam telefon tu, jangan cakap, sabar. Bila hilang marah, mungkin anak balik lagi 3-4 hari. Masa tu kita pun dah hilang marah, kita pun panggil dia selotok. Berbeza. Berbeza. Ya, jadi insyaAllah. Ada lagi soalan yang lain? Tak ada, saya tahu ini nak balik cepat. Ya, jadi mudah-mudahan insyaAllah ada kebaikan. Ya. Saya katakan tadi tidak banyak, sedikit, tidak sedikit satu. Tapi bantu saya untuk meneruskan kebaikan itu supaya saya mendapat manfaat. Ya, jadi minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa dan tutur kata. Semuanya tidak ada niat untuk menyakitkan sesiapa. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan ada lorong untuk kita ke syurga. InsyaAllah, terima kasih. Minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas